Kata Nabi SAW, kubur kata apa? Kepada orang-orang yang beriman. Fa idza dufinal abdu, bila meninggalnya satu hamba yang beriman kepada Allah, kubur kata apa? Kubur kata ahlan wa marhaban. Kubur kata mai tanam dekat aku. Kubur memanggil-manggil kita. Kerana apa? Kerana nikmat sedang menunggu kita. Tapi kalau dia ni abdul fajir awil kafir, dia ni orang fajir. Fajir ni maksud apa tuan-tuan? Maksud on off. Syak buat baik, syak buat jahat. Kalau untuk haiwan, dia ni jenis binatang dua alam yang benar. Tak boleh makan binatang dua alam ni. Kan syakgi tuan-tuan sekalian, bagus punya duk semayang subuh apa semua, lepas tu pergi tempat kerja semayang zuhur, lepas tu semayang asyak, tiba-tiba duk boleh kona motor pergi tikar nombor ekor pula. Contoh dia macam tu. Syakgi semayang maghrib main dengan bagus apa semua, dengan pakai jubah apa, sujud nombor ekor terkeluar daripada pakit. Contoh tuan sekalian, maknanya apa? Syak buat benda baik, syak buat benda jahat. Di satu sisi dia ni bagus, di satu sisi yang lain Allahu Akbar, tak ada siapa yang tahu melainkan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Takut ketika mana dia buat jahat, Allah Taala cabut nyawa dia. Pasal hadis Nabi SAW kita baca yang mula-mula tadi, selepas Nabi ajak kita kata akan berlaku gempa, Nabi habaq pula apa? Nabi kata ingatlah mati kamu, ingatlah mati kamu. Nabi kata 2 kali tuan-tuan sekalian. Oh, cerita bab mati pun lagi dahsyat. Kan hadis Nabi cerita, apabila hamba ni dia bukan beriman kepada Allah, dia ni hamba yang ingkar, dia fajir. Apa kata kubur kata la marhaba wala ahla. Tidak ada selamat datang dan tidak ada jemputan untuk hang. Maknanya hang pergi tanam pergi tempat lain. Kita ada guna istilah apa tuan-tuan? Kubur kata apa? Rumah kata pergi, kubur kata mari kan. Yang tu untuk orang yang beriman. Kalau orang yang tak beriman, rumah kata pergi, kubur kata pi mempuih. Apa maksud dia? Kubur pun tak mau terima kita. Boleh faham tuan? Kalau kubur mau terima, alhamdulillah. Ni Nabi apa? Bukan saya apa? Kubur aku tak mau terima. Kubur kata, hang pi tak tempat lain. Pasal apa? Pasal hang adalah orang yang duk berjalan di atas dosa, yang duk ada di atas belakang aku. Itu yang disebutkan oleh kubur. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nak cerita apa kat kita tuan-tuan? Bahawasanya tanah kita juga akan bercakap, menjadi saksi di hadapan Allah. Macam anggota tubuh badan memang duk jadi saksi pun. Tuan-tuan baca Yasin Khamis malam Jumaat, ingat ayat ni. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari itu Allah Ta'ala tutup mulut kita, tak bagi bercakap. Aduh pandai bercakap sangat atas dunia ni, Tuhan tutup mulut tu. Aduh pandai kona sangat atas dunia, Tuhan tutup mulut tu. Aduh pandai berdalih, aduh pandai pemohong orang, aduh pandai bercakap ayat manis apa semua, Tuhan tutup mulut kita. Wa tukallimuna, yang bercakap apa tuan-tuan? Tangan-tangan kita bercakap. Wa tashhadu arjuluhum, yang akan bercakap apa dia? Kaki-kaki kita. Bima kanu yaksibun. Kalau tangan kita banyak buat benda baik, dialah akan menjadi peguam bela yang akan membela kita di hadapan Allah. Tapi kalau dengan tangan ni lah kita rajin duk buat benda jahat, tangan ni duk buat benda zalim, tangan ni lah kita duk bagi jahanam segala-galanya atas dunia ni, tangan ni lah kita duk ambil rasuah, tangan ni lah duk buat zalim, duk buat macam-macam, duk main judi apa semua dengan tangan ni, dia akan menjadi pendakwa yang agung di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan sekalian, kita perbanyakkanlah amal ibadah menggunakan anggota tubuh badan kita, pasal hak depa untuk bercakap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bi anna rabbaka auha laha. Semua benda ni adalah perintah daripada Allah. Pasal apa bumi digoncangkan, pasal apa yang kata dunia, yang kata segala ada atas bumi ni pakat boleh bercakap, segala makhluk Allah boleh bercakap, semua adalah arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada hari itu juga kata Allah Taala, yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Dia akan dibangkitkan, manusia akan dibangkitkan di hadapan Allah di atas amalan masing-masing. Maknanya apa? Macam mana kita mati, macam itulah kita akan dibangkitkan di hadapan Allah. Kalau kita mati husnul khatimah, maka kita akan bangkit dalam keadaan hati yang sejahtera, radiyatan mardiyah. Akan bangkit dalam keadaan dia redha kepada Allah, Allah redha kepada dia. Tuan-tuan,
yang meninggal tengah kuliah. Masya Allah akbar. Tuan-tuan, agak-agak kita boleh ke meninggal waktu ni duduk dengan kuliah ni? Boleh ke lagu tu? Cuba minta kepada Allah. Kita duk minta husnul khatimah, husnul khatimah. Tengah duduk dengar kuliah, tuan-tuan sekalian, pejam-pejam mata, orang duk ingatkan tidur, habis kuliah orang gerak lagi mungkin sembahyang Isya haji, tengok-tengok jatuh melorot. Masya Allah. Tuan-tuan, mati yang dicemburui. Tengah duk sujud ni, tengah duk sujud dalam sembahyang, orang dah Tok Imam dah tahiyat, dah bagi salam, dia duk sujud lagi ni. Tok Imam pun dah angkat tangan doa apa semua, tengok-tengok Tok Haji duk sujud tak habis, lama dia duk minta dalam sujud dia ni, minta apa tau kan, pegang-pegang tuan-tuan, tengok-tengok melorot jatuh. Masya Allah, mati yang dicemburui. Yang kita takut ni apa tuan-tuan? Mati tengah duk bergaduh dengan orang. Yang kita takut mati apa? Mati tengah duk maki Islam. Yang kita takut mati tengah duk buat apa? Mati tengah duk maki ni Dr. Imam lah, apa ni, ustaz-ustaz duk maki ni, apa ni Islam ni, duk maki. Yang ni kita takut. Mati dalam keadaan tengah duk buat apa? Tengah duk buat maksiat. Yang ni lah dalam doa, wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, kami tak maulah mati dalam keadaan su'al khatimah, tak mau. Sebab kita akan dibangkitkan di hadapan Allah. Tuan-tuan, dalam surah Yasin sendiri cerita apa? Orang yang mati su'ul khatimah, dia bangkit-bangkit, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Ayat tu jumpa tak dalam Yasin? Tak jumpa lah. Lena awal Tok Khalifah seorang yang duk baca, kita lena, kita jaga-jaga tu, innama amruhu idza, lepas tu sambil duk tengok ayat kita tu kan, takut-takut orang pergi curi ayat Yasin kita kan. Tak jumpa lah ayat tu. Qalu ya wailana. Tuan-tuan tahu tak ayat tu cerita apa? Ketika mana Allah Ta'ala suruh, yang pertama sekali, tiupan kali pertama, sangkakala ni hancur habis semua, termasuk dengan malaikat Israfil pun hancur. Yang kata tiupan ni, in kanat illa sayhatan, tu sayhah tu hancur. Lepas tu Allah Ta'ala hidupkan malaikat Israfil. Bila hidup tuan-tuan sekalian, malaikat suruh dia tiup, in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun. Kita pakat bangun daripada kubur kita masing-masing, pakat bangun daripada tanah kita di tanah masing-masing. Sambil mata kita tuan-tuan sekalian, kita menggesel-geselkan mata, kita kata apa? Qalu ya wailana, celakalah kita, celakalah kita. Man ba'asana min marqadina, siapalah yang menghidupkan kita, yang nak bagi gerak kita daripada tempat tidur kita ni? Hadza ma wa'adar rahman, inilah Allah Ta'ala yang telah dijanjikan oleh Allah, wasadaqal mursalun, dan benarlah para rasul yang diutuskan oleh Allah. Maknanya apa tuan-tuan? Menyesal tak mau bangun, duk ingat ke kubur ni selesai dah. Dia bangkit-bangkit, mereka akan berjalan tuan-tuan menuju ke padang mahsyar. Fa idahum jami'un ladaina muhdarun. Muhdarun ni maksud dia berjalan ramai-ramai, sunyi sepi, walaupun manusia penuh waktu tu tuan-tuan. Kita jarang duk dengar kan, walaupun orang ramai tapi sunyi sepi, jarang duk dengar, kecuali hari Jumaat ketika Tok Khatib baca khutbah kan. Tok Khatib amma ba'd, dia senyap, sunyi lah kan. Oh, dia kata dengar sungguh depa ni, tengok-tengok lena, raja lena yang kita ni. Ya Allah, tabarakallah. Tak apalah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita akan bangkit di atas amalan kita masing-masing. Allah Ta'ala kata apa? Kita akan berjalan liyurau a'malahum, sambil kita melihat amalan-amalan kita. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Ingat ayat ni, siapa yang buat satu amalan yang baik walaupun besar zarah, Allah Ta'ala akan tengok, Tuhan nanti akan balas. Wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang buat satu amalan yang baik walaupun besar, amalan yang jahat walaupun besar zarah, Tuhan akan tengok, Tuhan akan balas. Tuan-tuan, dua ayat ni nak apa-apa, jangan kita anggap rendah amalan kecil yang kita buat. Jangan kita anggap rendah amalan kecil yang kita buat, dan jangan kita anggap kecil dosa kecil yang kita rasa kecil kita buat. Boleh faham tuan sekalian? Maksud dia amalan kecil ni maksud apa? Tuan-tuan mai ke masjid, tuan-tuan pergi susun kasut orang kan, susun kasut tu. Allah, susun kasut ni bukan ada apa pun, duk ingat macam tu. Tuan-tuan, rupanya di sisi Allah benda tu besar kan. Kita mai bilik ayam contoh ada ke tandas, bila masuk dalam tandas tuan-tuan,
Antara dalam tandas ni paku tak ada. Contoh dia lagu tu lah. Tapi tandas tuan-tuan ada paku. Alhamdulillah walaupun paku tak penuh. Kan? Paku ni untuk apa? Untuk tempat nak gantung baju, seluar apa semua. Kan? Macam orang-orang jenis saya ni kalau masuk belah ayam, saya suka londeh semua. Bila londeh semua, tak ada tempat nak letak kat mana? Letak atas kepala. Tuan sekalian, bila letak atas kepala nak kencing pun duk imbang lagu tu lah. Kan? Tiba tuan-tuan tengok oh ada paku. Tuan-tuan buh paku. Satu paku aja tuan-tuan buh. Betul tak? Satu paku aja. Tapi benda tu manfaat tu selagi mana orang duk guna, tuan-tuan meninggal lama dah pahala sampai kepada tuan-tuan walaupun paku itu hanyalah paku jamban. Bayangkanlah. Maknanya apa? Tuhan kata apa? Jangan duk anggap benda kecil ini kecil. Pasal apa? Pasal di sisi Allah mungkin benda tu besar. Dan jangan anggap yang hampa rasa dosa ni, yang kata dosa kecil itu kecil. Duk mengumpat orang, alah berdosa kecil ya tu, tak apa kita kumuk-kumuk dengan ayam masjid hilang ha? Jangan duk anggap macam tu. Boleh faham tuan sekalian ha? Ayat tu Allah Ta'ala nak sebut macam tu. Baik, ala kulli hal, secara kesimpulan dan nak abang apa tuan-tuan, dunia kita memang dah makin tua dah. Saya tak petik lah cerita kata Nabi Muhammad pergi jumpa satu perempuan tua tu. Pasal hadis tu bila cari-cari tuan-tuan tidak ada dasar dia. Kan bila cari ni kata perempuan tua duk panggil Nabi Muhammad pakai gelang meh lah apa semua ni kan. Jadi bila cari-cari tak ada la aslalaha. Hadis tu kita tak tahu main daripada mana.